Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berhajat untuk mentafsirkan surah Al-Jin yang mempunyai 28 ayat dan surah yang turutannya ke-72 di dalam Rasam Usmani. Tetapi sebelum saya menafsirkannya, saya berhasrat untuk memberi mukaddimah kepada tafsir surah Al-Jin. Dan saya akan bahagi-bahagikan tentang mukaddimah ini kepada beberapa peringkat. Pada kesempatan ini, saya berhasrat untuk menceritakan mukaddimah tentang asal-usul kejadian jin dan apakah benda yang dikatakan jin ini? Bagaimanakah bendanya? Sifatnya. Dan berkenaan dengan kejadiannya, habitatnya, makanannya, bagaimanakah mereka ini bertabiat. Dari segi kejadiannya, surah Ar-Rahman ayat ke-15. Wa khalaqal jana min marijin min nar. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Marijin min nar. Nar daripada api. Surah Al-Hijr ayat ke-27. Wal jana khalaqnahu min qabl min naris samun. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Juga ditegaskan di sini jin dijadikan daripada api. Ini menunjukkan asal usul kejadian jin ini daripada api. Berbeza dengan malaikat daripada cahaya dan berbeza dengan manusia. Adam itu sendiri diciptakan daripada tanah. Dan saya mempunyai satu definisi lagi, satu makhluk yang hasil perkahwinan antara jin dengan manusia. Itu keturunan Adam, yang mana bersilang. Lahir dari situ satu spesies baru yang punya unsur tanah dan api, yang saya klasifikasikan sebagai bunian. Di barat dia dipanggil sebagai mutant. Ini adalah satu spesies baru. Dia juga Bani Adam. Dia juga mempunyai susu galur daripada api. Dan kita lihat perkara yang menyebabkan jin ini, khususnya iblis, merasakan dia lebih baik daripada kejadian Adam. Mana dia berkata, Allah telah menanyakannya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan daku dari api, sedang dia engkau jadikan dari tanah. Di dalam surah Sad ayat ke-76, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin. Aku lebih baik daripada Adam ni. Itu menyebabkan aku tidak mau sujud kepada Adam ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Kerana iblis merasakan dia lebih baik. Adakah benar begitu? Atau macam mana? Allah tidak mengesahkan itu benar atau tidak tentang bahawa kejadian api itu lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Tapi Allah mengatakan, astakbarta, adakah kamu ini takabur? Iblis itu sebenarnya takabur. Jadi dia lebih, kita boleh kata bahawa kejadian daripada api ini adalah lebih baik daripada tanah. Kerana boleh raib, boleh menjadi binatang pelbagai, dan juga boleh menjadi manusia pelbagai. Nanti kita akan sembang dengan lebih panjang lagi selepas ini.
jin ditaklifkan seperti manusia. Surah Ar-Rahman ayat ke-31. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu pada hari kiamat, wahai manusia dan jin. As-saqalan sini menunjukkan bahawa manusia dan jin adalah makhluk yang dipertanggungjawabkan dan akan menerima hukuman di akhirat kelak, sama ada ke syurga atau ke neraka. Di dunia ini mereka memikul beban, memikul tanggungjawab. Jadi jin juga ditaklifkan seperti manusia. Haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid qala Abdun akhbarna wa qala Ibnu Rafi' haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Muhammad aniz Zuhri an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikah min nurin wa khalaqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat itu dijadikan daripada cahaya dan dijadikan al-jin itu daripada api, lidah api, daripada api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan dijadikan Adam seperti mana yang aku sifatkan kepada kamu. Ini sekali lagi Rasul ni dalam hadis menunjukkan, kalau kita cari dalam Al-Quran, tidak ada satu tempat pun yang menunjukkan bahawa malaikat itu dijadikan dari cahaya. Bagaimana Rasulullah mengetahui bahawa malaikat itu dijadikan daripada cahaya? Bagaimana? Sedangkan Rasulullah ni, innama ana basyarum mislukum, bahawa aku ni adalah manusia seperti kamu juga. Tapi bagaimana Rasulullah mengetahui malaikat ini dijadikan cahaya, daripada cahaya? Di sinilah menunjukkan bahawa pentingnya Rasulullah mengetahui tentang hakikat diri seseorang. Ini adalah secara wahyu. Kita tidak akan tahu malaikat dijadikan dari apa kerana tiada petunjuk di dalam Quran yang mengatakan malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat dalam hadis yang mengatakan bahawa malaikat dijadikan daripada cahaya. Okay, kita kembali pada perbincangan kita, iaitu asal usul kejadian jin ini. Rasulullah juga menegaskan bahawa jin dijadikan daripada api. Tadi kita telah menerangkan lidah api yang menjulang-julang. Mimma min nar. Okey. Boleh bertukar rupa dan menjadi manusia. Wa haddatsani Abu Tahir wa Harmalah qala akhbarna Ibnu akhbarni Yunus an Ibnu Shihab haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manan fasayarani fil yaqazah aw laka annama ra'ani fil yaqazah la yatamassalu syaitanu bi. Sesiapa melihatku di dalam tidur, maka dia akan melihatku secara yaqazah, saya sedar. Aw laka annama ra'ani fil yaqazah la yatamassalu syaitanu bi. Sesiapa yang melihatku di waktu tidur, maka dia akan melihatku secara jaga, atau secara sedar, atau secara yaqazah, atau sebagaimana melihatku di waktu jaga. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Yatamassalu ini menunjukkan satu perbahasan, iaitu penyamaran, di mana tadi saya telah sebut bahawa jin ini boleh gaib dan boleh menjadi binatang dan boleh menjadi manusia. Dalil daripada hadis ini menunjukkan bahawa syaitan ni jin lah, bahawa dia boleh merupa, yatamassal, melainkan merupa Rasulullah sahaja. Jadi di sini Rasulullah itu adalah bashar. Jadi maknanya yang dimaksudkan hadis ini la yatamassalu bi, itu syaitan, ini jin ini dia boleh menyerupa dengan rupa-rupa pelbagai. Di situ kita lihat mempunyai hati, mata dan telinga.
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat ke-179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihatnya dengan bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ada 3 struktur organ jin yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-179 ini. Lahum qulub, bagi mereka ini hati. Maksudnya setiap jin itu mempunyai hati-hati, seperti mana manusia juga mempunyai hati. Walahum a'yun, mereka ini mempunyai mata. Maknanya jin juga mempunyai mata. Kalau kita faham di sini, jin mempunyai mata. Di samping hati, mata, dan walahum azan, bagi mereka itu telinga-telinga. Ini struktur tubuh jin ini. Dia mempunyai hati, mata dan telinga. Itu kena faham bahawa itu tadi saya dah sebut bahawa mereka ini boleh menyerupai manusia. Itu kita boleh faham lah bahawa mereka mempunyai sifat-sifat organ-organ yang dipunyai oleh manusia. Ketika mereka raib, mereka mempunyai mata, hati dan telinga. Ketika mereka menjadi binatang, mereka mempunyai hati, mata dan telinga. Ketika mereka menyerupai manusia, mereka mempunyai hati, mata dan telinga. Okey ya. Kemudian kita melihat kepada satu lagi organ jin yang disifatkan di dalam satu hadis, jin punya tanduk. Jadi adakah ketika yang dia merupa manusia boleh tanduk? Tidak. Tapi ketika dalam rupa asal dia tu, mereka punya tanduk. Haddatsani Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, haddatsana Wahab bin Jarir, haddatsana Syu'bah an Ismail bin Abi Khalid an Qis bin Abi Hazim an Abi Mas'ud inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu ha huna wa asyara bi yadihi ila al-yaman wal jafa'u wa ghilazul qulub fil faddadin inda usuli aznabil ibil min haitsu yatlu'u qarna syaitan Rabi'ah wa Mudar. Diriwayatkan oleh Bukhari. Telah ceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ismail yang berkata telah menceritakan kepada Qais bin Uqbah bin Amr bin Abi Mas'ud yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mensyaratkan ke arah Yaman, berkata iman di Yaman, di sini kekerasan hati adalah milik orang Fadadin, Arab Badawi atau pendalaman yang sibuk dengan unta-unta mereka dari arah munculnya tanduk syaitan. Okey ya. Dan di sana ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dengan bunyinya yang sama, dengan lafaz yang sama. Okey, kita tekankan di sini pada haisu yatlu'u qarna syaitan. Di mana terbitnya 2 tanduk syaitan. Jadi tadi kita sebut bahawa jin la yatamassalu bi. Jin ini tidak boleh menyerupai Rasulullah. Rasulullah ni bashar, sifat seperti mana manusia. Dan di sini dalam hadis ini disebutkan bahawa syaitan mempunyai 2 tanduk. Okay, kita faham bahawa manusia tidak wujud organ tanduk ni. Maknanya bila berlaku binatang tidak wujud tanduk, melainkan binatang bertanduk. Jadi yang disebutkan di sini dimaksud dalam rupa asal jin tu mereka punya struktur selain hati, mata dan telinga, mereka punya tanduk. Ini dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya.
mempunyai tanduk. Itu sifat jin, mempunyai tanduk. Qarna maksudnya 2 tanduk, sifat jin. Dan mereka berkabilah dan boleh ghaib. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Surah Al-A'raf ayat ke-27. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperjayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sampai ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada kamu aurat mereka sebelum ini tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang yang tidak beriman. Pertamanya, kita kena faham huwa wa qabiluhu. Syaitan di sini maksudnya iblis. Ya. Huwa wa qabiluhu. Mana jin ini mempunyai kabilah-kabilah. Mereka berkabilah-kabilah dan berpuak-puak. Mereka ada puak-puak yang berbagai-bagai. Kita akan bincangkan, ada jin yang spesies, yang punya sayap, ada yang tinggal di laut, ada yang di atas darat. Tetapi ketika mereka di alam mereka itu yang saya ingin sebutkan di situ. Jadi mereka berkabilah-kabilah, ada banyak kabilah mereka ni, kabilah-kabilah jin. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Mereka dapat melihat kita di alam zahir ini, tapi kita tidak dapat, dari sudut kita tidak dapat melihat mereka. Dengan kata lain, mereka boleh ghaib. Kita tak dapat melihat kerana mereka itu ghaib. Sebab itu kita tidak dapat melihat mereka. Dan seterusnya saya ingin bincangkan tempat tinggal jin di laut. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana qala Utsman haddatsana Jarir bin A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna 'arsya iblis 'alal bahri fayab'asu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'azamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Sesungguhnya arasy iblis atas laut, maka dia menghantar tenteranya memfitnah manusia, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi iblis ini dia meletakkan aras ataupun singgasananya atas laut. Timbul persoalan di sini, mengapakah di laut? Dan adakah ia mempunyai satu kekuatan kepada syaitan-syaitan ini yang diketuai oleh iblis ini? Ataupun mereka mencari satu tempat yang jauh daripada Bani Adam untuk sebagai pusat markas mereka untuk memfitnahkan anak-anak Adam ni, Bani Adam yang telah dia bersumpah di depan Allah untuk menyesatkan anak keturunan Adam ni kerana takaburnya yang dari asal usul kejadiannya untuk daripada api untuk sujud kepada Adam yang dijadikan daripada tanah. Jadi di situ, apakah rahsia arasy iblis ini diciptakan di atas laut, al-bahr, laut maknanya. Jadi di situlah kita perlu memahami bahawa adanya tempat-tempat mereka ni, tempat-tempat markas syaitan ataupun jin yang jauh daripada tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak Adam. Senang untuk mereka menyusun strategi untuk menyesatkan anak-anak Adam. Jadi
kebanyakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di tempat kita ni, seperti yang disebutkan oleh hadis ini, adalah fitnah yang dilakukan oleh tentera-tentera iblis. Ini kita kena berhati-hati dalam masalah ini, kerana mereka, sebab itulah kita perlu memahami tentang jin ini, tentang sifatnya yang saya sebutkan sebagai genealogis, satu kajian tentang ilmu jin. Jadi kita kena faham bermula daripada kejadian mereka, peristiwa selepas kejadian Adam, bagaimana siapa iblis, semua tu kita kena faham sifat dia macam mana. Senang apabila kita mengenali syaitan ini, senang kita untuk berlawan dengan mereka kerana kita tahu sifat-sifat mereka, strategi mereka, apa-apa ni. Sebab itu penting satu tentang ilmu jin ini. Dalam mukadimah ini saya bincang secara asas tentang basic jin. Mereka mempunyai kenderaan beranak pinak dan mencari makan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bi khaylik wa rajilik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuk dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Turut campurlah mereka dalam memusnahkan harta, benda dan anak-anak mereka, dan janjilah mereka dengan janji-janjimu. Padahal tidak ada yang janjikan oleh syaitan melainkan tipu daya semata. Jadi dalam hadis ini, dalam Al-Quran ini, ayat surah Al-Isra ayat ke-64, jadi ayat ini Allah tujukan kepada iblis bahawa mereka dengan suara. Jadi iblis menyesatkan dengan suara, percakapan, suara, untuk menyesatkan Bani Adam ini. Dan dia mempunyai kenderaan, iaitu bikhailik, iaitu kuda. Jadi mereka ini juga mempunyai kenderaan-kenderaan, warajilik, dan pejalan kaki. Yang tak ada kenderaan ni jalan kaki saja. Ni kita kena faham ni bahawa jin ini mereka mempunyai kenderaan. Ingat tadi kita sebut bahawa inna syaitan la yatamassalu bi. Itu menunjukkan bahawa syaitan ataupun jin ini boleh menyamar dengan rupa pelbagai. Di sini disebutkan bila mereka menyamar manusia, mereka dalam bentuk manusia, mereka memerlukan kepada keperluan-keperluan yang diperlukan oleh manusia. Di situ. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Maka sertailah mereka ini dalam urusan harta benda dan anak pinak. Berkenaan dengan tafsir ayat ini, saya ada bincangkan dalam kitab saya yang saya tulis dalam blog, iaitu rohamrazi.org, itu Al-Kitabut Tam fi Ulumil Jan, kitab yang sempurna pada membahaskan ilmu jin. Saya telah syarah tentang ayat ini, bagaimanakah wujudnya usaha sama antara iblis ini dan syaitan ini dengan spesies Bani Adam dalam urusan harta benda dan anak pinak. Al-aulad maknanya menunjukkan bahawa jin boleh berkahwin dengan manusia dalam urusan anak pinak. Wal aulad, keturunan, anak budak, aulad, anak-anak. Itu menunjukkan bahawa boleh berketurunan. Ini menunjukkan bahawa saya telah syarahkan. InsyaAllah kita akan sampai pada tempat ini dalam mukadimah ini tentang syarah tentang wasyarikum fil amwali wal aulad, InsyaAllah. Ataupun boleh juga rujuk pada blog yang seperti mana yang saya telah sebutkan tadi itu. Makanan. Ini kita bincangkan. Makan. Mereka mempunyai hati, mempunyai mata, telinga. Sekarang ini menunjukkan bahawa mereka berhajat kepada makanan. Jin berhajat kepada makanan. Dalam hadis ini, hadis Sahih Bukhari ini, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id qala akhbarani jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan
liwudu'ihi wa hajatihi fayabainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadha faqala ana Abu Hurairah faqala ibghini ahjaran istanfid biha wala ta'tini bi'azmin wala birawsah fa'ataituhu bi ahjarin ahmiluha fi tarafi saubi hatta wada'tu ila jambihi summa saraftu hatta iza faragha masyaitu faqultu ma balul azmi war rawsah qala huma min ta'amil jin wa innahu atani wafdul jin nasibiyyin wa ni'mal jin fasa'aluni zat fada'autu Allahu lahu an la yamurru bi'azmin wala birawsatin ila wajadu 'alaiha ta'ama. Diuraikan oleh Bukhari. Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, janganlah engkau carikan tulang dan kotoran haiwan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pun membawakan untuknya beberapa buah batu dan kusimpan di sampingnya. Lalu aku menjauh hingga beliau menyelesaikan hajatnya. Aku bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran haiwan? Beliau menjawab, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapat makanan. Hadis riwayat Bukhari dari hadis nombor 3860 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim disebut semua tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Di sini disebutkan Abu Hurairah bertanya Rasulullah yang tidak mahu beristinja dengan tulang ar-rawsah al-azmi. Al-azmi situ maksudnya itu tulang. Wala birawsah, warawsah. Warawsah tu ada tahi binatang, kotoran binatang. Huma ta'amil jin. Kedua-duanya itu adalah ta'am jin, makanan jin. Tu jadi cuma satu persoalan, bahasa bilakah jin ni makan tulang dan juga makan kotoran binatang. Jadi persoalan di sini ketika mereka merupa manusia, mustahil, maknanya hukum manusia makan tulang dan kotoran binatang ini tidak wajar. Saya pernah bertanyakan jin, awak makan apa? Dia kata, kami colek tai lembu di rumah Pok Soh di kampung saya tu. Jadi mungkin benar seperti hadis ini kerana mereka makan kotoran binatang. Kita tahu mungkin mereka dalam rupa mereka pun yang punya mata, hati, tanduk min haitsu la tarawnahu, ketika mana kita tidak dapat melihat mereka dalam, dengan arti kata lain, dalam keadaan mereka itu gaib. Jadi dalam rupa asal mereka punya tanduk itu mereka memakan tulang dan juga kotoran binatang. Di situ mungkinan jin adalah satu makhluk gaib seperti mana Al-Quran sebutnya alimul ghaib fala yuziru ala ghaibi hada. Itu alam ghaib yang tidak dizahirkan kegaibannya kepada sesiapa pun. Ini ayat dalam surah Al-Jin. Jadi di sini menunjukkan bahawa ketika mereka gaib ini, mereka memakan tulang dan juga kotoran binatang. Jadi ketika mereka gaib, saya berpendapat mereka makan makanan ini ketika mereka gaib. Jadi itu makanan jin sebenarnya. Mungkin dia menguatkan tubuh mereka ketika mereka gaib dan tidak sesuai ketika ketika mereka itu mengambil rupa manusia. Jadi saya rasa sekadar itulah saja sebagai muqaddimah tafsir surah Al-Jin pada kali ini. Dan insya-Allah pada kesempatan lain kita akan bincangkan muqaddimah tentang bab lain pula. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.